Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, kita akan teruskan dengan segmen Jiwa SME di mana kita akan bawakan kisah dan cerita bagaimanakah pengalaman setiap perniagaan usahawan kecil dan sederhana. Apakah cabaran yang mereka hadapi dan bagaimanakah mereka mengatasi setiap perintangan yang dihadapi untuk mengukir setiap kejayaan yang mereka ada sehingga kini. Dan kita akan tambah satu lagi kisah kejayaan dengan pengasas Sumatra Industri Sdn Bhd iaitu Syafullah Cik Gani berumur 35 tahun berkata modal permulaan hanya bermula dengan RM1,500 dan setiap keuntungan dijadikan modal pusingan disebabkan ketika itu pandemik COVID-19 di mana kebanyakan aktiviti ekonomi telah menurun ketika itu dan kini perniagaan Sumatra telah berjaya menghasilkan pendapatan sebanyak 3.5 juta dan ini adalah jumlah setakat tahun 2023. Dengan itu saya mempersilakan tuan badannya sendiri iaitu Syafullah Gani, pengasas Sumatra Industri Sdn Bhd. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Syafullah kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu kalau kita lihat di atas meja dengan produk-produk yang diadakan sini menunjukkan kepelbagaian produk yang telah diadakan. Mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang bagaimanakah perjalanan perniagaan Encik Syafullah mengenai Sumatra sehinggalah kini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Nina dan juga terima kasih kepada Asra Awani dan juga Unify Business menjemput saya ke Niaga Awani. Nama saya Syafullah Gani, founder kepada Sumatra Industri Sdn Bhd dan Sumatra basically bukanlah daripada Indonesia tapi Sumatra adalah bermaksud datang daripada bahasa Terengganu, semua kena tera. So Sumatra semua kena tera. Brand datang daripada musim COVID tahun 2020 di mana di zaman kejatuhan saya macam yang Nina cakap tadi, saya bermula dengan 1,500, bermula di rumah, bermula di dapur sendiri dan pada waktu itu kita naik slowly dan bermula dengan sambal daging dinding. Kenapa Sumatra dan kenapa ready to eat? Kerana background saya adalah tourism. So yang saya nampak, saya tak nampak apa yang boleh saya buat pada waktu itu. Tapi apa yang saya fikir, andai tourism dah sudden stop. So apa yang saya boleh buat dan apa yang benda saya nak buat ni boleh sustain selepas COVID. Dan pada waktu tu saya fikir makanan ni macam okey. Cuma makanan macam tak sesuai pada waktu tu sebabnya nak kena deliver dan juga masak tu tak semua orang suka dan macam mana kita nak makanan tu terus habis. So di situ kita buat R&D, kita tengok market pasaran pada waktu COVID. Dan sebab waktu tu memang saya, Nina memang saya betul-betul susah. Dia so, macam Nina cakap tadi, saya mula dengan RM1,500. Saya slowly daripada situ. Dan saya cuba fikir macam mana saya nak kecilkan. Sebab dalam market pada waktu tu yang ada pada macam makan ready to eat ini, dia ada bukan dalam 200-180 gram. Tapi saya bermula dengan 100 gram. Sebab waktu COVID kita nak dari segi hygiene purpose, kita nak buka dan terus habiskan. Dan alhamdulillah inovasi yang kita buat dengan Sumatra adalah dinding. Kalau macam Nina tengok sekarang dinding banyak di pasaran. Tapi kalau kita dulu kalau Nina perasan ataupun tidak, dulu tak ada sambal daging dinding. Dulu adalah rendang daging dinding ataupun dinding kering. Jadi sebab orang Malaysia kita ni Nina, kalau diorang suka makan pedas. Jadi kalau pergi ke mana-mana pun diorang suka makan pedas. Kalau macam kita pergi ke Mekah kan, kalau pergi ke umrah dan haji, dia sampai ke Bukit Safa tu, antara masalah diorang makanan diorang tu tak pedas. So tu adalah golongan-golongan senior citizen. Dan waktu kita cuba inovasikan macam mana kita nak dinding ini, makanan masak kicap, goreng kicap ni kita nak pedaskan dia. Kita buat beberapa kali dah tak jadi dan kita dapat momentum tu di mana pedas tu boleh daripada kecil dan sampailah ke orang tua. Dan di situlah kita viral. Kita viral selepas proses pengembangan lah. Tapi of course proses pengembangan tu kita tak semudah yang disangka. Kita bermula dengan slowly dan kita mula dengan agent. Saya ada WhatsApp, saya tak ada internet, saya pakai hotspot dan saya ada laptop. Antara kekurangan saya pada waktu tu ialah bila kita ada laptop, kita ada internet, kita pakai hotspot, internet cepat, bateri cepat habis. So saya pakai sistem agent dan kita ada sehingga 300 agent dan pada waktu tu ialah macam-macam, kadang-kadang internet down dan sebagainya. Dan nak jaga agent ni bukannya senang, kena sudah standby. Jadi kita slowly move to Shopee. Daripada sistem aja kita maintain, kita sekarang tak ada berkadar 500, daripada 300 meningkat ke 500 dan kita ada sistem Shopee dan kita terus ke TikTok Shop. Sumatra ada antara whitelist dalam TikTok Shop. So that's why pada tahun 2022 Sumatra menjadi satu fenomena sambal daging dinding.
Pada waktu tu kita berkatakan kita terjual lebih 300,000 pack pada tahun 2022 dan bagi positif impact lah. Dan pada waktu tu kita fikir tak boleh buat kat rumah. Memang tak boleh buat kat rumah, kita kena ada satu premis. So kita cari satu premis berdekatan di Puncak Alam, berdekatan dengan rumah. Di situ kita start hire staff. Kita ada staff yang pertama dan masih lagi bersama dengan kita. Dan slowly kita bagi peluang pekerjaan dan sekarang alhamdulillah kita ada lebih kurang 13 orang. Dan daripada Sambal Daging Dinding kita kembangkan kepada 8 produk. Cuma ialah bila sebut kita ada kilang sendiri ni, kita boleh buat macam-macam kan. Cumanya apa nak buat orang kenal dengan Sumatera ni. Jadi first kalau ke Sumatera dinding. Kau pergi mana-mana pun cuba try. Dan sekarang pun ada satu influencer yang buat benda yang sama juga, alhamdulillah. Dan sekarang kita pergi to the next step, kita fokus pada rendang lah. Kalau Nina nanti cuba rendang kita, tengok apa kelebihan rendang kita kat sana lah. Dan di situlah kita slowly sampai ke hari ini kita maintain dengan staff yang ada dan kita terus kembangkan ke peringkat seterusnya lah. InsyaAllah tahun ini kita cuba untuk masuk pasaran Dubai pada bulan depan. Baik, Encik Syafullah telah mengkongsikan perjalanan ataupun kita boleh cakap pengalaman sepanjang usahakan perniagaan Sumatera ini. Seperti yang Encik Syafullah kongsikan, saya boleh try sekejap lagi kan produk-produk ini. Begitu menarik. Mula hanya dengan laptop dengan hotspot sahaja, lepas tu mula di rumah, waktu yang mencabar, waktu pandemik COVID-19 di mana waktu-waktu perniagaan-perniagaan sedia ada yang dah lama berjaya pun kita dapat lihat bungkus perniagaan mereka, tetapi kita lihat Sumatera berjaya sehingga kini 2023 saja dah catat iaitu lebih kurang 3.5 juta hasil jana pendapatan daripada lebih kurang pelbagai produk, 8 produk. Betul. Dan rancang pula untuk kembang sehingga Dubai selepas ini. Okey, kalau kita lihat waktu pandemik itu sedikit halangan mungkin daripada segi wifi, internet. Lepas tu macam mana nak pastikan makanan ini dapat disampai ke pelanggan-pelanggan di luar sana. Mungkin boleh kongsikan cabaran masa kini sebab kita dah tahu mungkin daripada cabaran yang you hadap internet, macam mana nak fikir logistik itu perkara susah, tapi sehingga kini you mampu atasi dah you cari penyelesaian inovasi untuk pastikan perkara-perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin cabaran masa kini apa daripada segi cabaran kita nak lihat competition makin tinggi, banyak produk yang ready to eat. Sekarang ini apa you punya unique selling position yang buat you berbeza dengan produk-produk yang lain? Okey. Apa yang kita terapkan kat sini, yang utamanya kalau tengok dalam saya punya organisasi, yang saya sangat tekan adalah dari segi marketing division. Dan dalam marketing division kita ada 2 customer service. Dan bagi saya customer service dalam satu bisnes adalah sangat penting. Kalau tengok di sini, bila tersebut customer service, kita perlukan internet yang kuat. Dan kita tak nak bila katakan kita buat kerja, stuck. Dan juga kita ada live host, kadang-kadang live host, kenapa macam review tak naik, apa semua. Kita perlukan internet yang kuat. Dan apa yang best dekat sini, dengan Unify ni kan, sebab ialah banyak dekat luar. Tapi rezeki saya dengan Unify Business ni, masa saya pergi mencari office, kebetulan saya nampak satu booth dekat Simpang Unify. So saya tanya dia, sebab for me kalau pakai mana-mana pun tak kisah. So saya tanya dia ada tak internet yang sesuai untuk bisnes. So dia propose kat saya. Unify Business which bayar tak mahal, bukan dalam 100 lebih je. Bayar 100 lebih dan lepas pasang. Dan pada waktu tu saya rasa benda ni ada beberapa skeptikal. Ada orang kata macam Unify ni start lah apalah. Saya pun hadapi benda yang sama juga. Tapi yang the best part adalah macam saya cakap tadi, customer service is important. Jadi alhamdulillah sebab saya pun banyak join event apa semua, bila saya nampak dia tanya kenapa internet saya ni, kenapa saya nak call tak dapat dah. Oh cakap memang situ banyak line yang tak cover. Yang queue tak cover, lepas tu call ramai orang queue semua. Apa kata cik cuba contact melalui messenger, apa cik contact melalui phone, tekan 100, dia tu lagi cepat. Lagi-lagi kalau cik Unify Business, lagi cepat dia orang layan. Saya cakap, oh bagus ni kata. So dari situ macam mana daripada awal saya buka office yang pertama, dan alhamdulillah sekarang kita dah ada 2 premis dan kita masih lagi memakai Unify Business sebab bagi kita senang. Bagi kita senang dan alhamdulillah juga sekarang saya telah join beberapa event usahawan di bawah JUSME dan diorang sudah bagi support. Dan apa yang best daripada internet yang bagus, customer service yang bagus, sebab bagi saya hanya laju akan maju. So kalau internet tak laju, memang tak majulah kita. So yang tu antara kenapa saya pilih Unify, dan di kawasan saya tu memang Unify antara yang terbaik.
Nombor dua adalah dari segi customer service dia. Dia ada beberapa channel di mana kalau kita dapat call hotline, kita boleh call, kita boleh pergi melalui messenger 912, memang ada orang yang sangat cepat. Dan juga dia pun ada, lepas office hour, dia ada satu nama Maya Chat. Yang tu pun segala info tu boleh chat dalam tu. So yang lain saya tak pandai sangat sebab saya tak biasa, sebab saya dah biasa dengan Unify. Dan nombor tiga adalah dari segi cloud. Sebab sebelum saya pakai Unify, bagi kita video dan gambar tu adalah aset kepada company. Di mana kita nak simpan dalam laptop cepat penuh. Simpan ke Google Cloud, kita kena bayar tiap-tiap tahun. Agak tinggi. Tapi kalau dengan Unify Business, dia ada satu Unify Cloud. So yang saya baru tahu je, sebab kita main simpan, dia boleh bagi up to 1 terabyte. Besar tu Nina. So dari situlah saya start convert semua daripada beberapa email, beberapa Google Drive, kita convert kepada cloud lah, kepada Unify Cloud. Pakai kelebihan yang ada. Di mana saya rasa banyak usahawan-usahawan luar tak tahu pasal benda ni. Dan saya pun sebenarnya baru tahu. Dan penting untuk kita lihat perjalanan ini untuk lihat bagaimanakah Unify Business telah membantu mempertingkat dan memperkukuh lagi perniagaan Sumatera sehingga kini ada perancangan untuk pergi ke peringkat antarabangsa di Dubai. Mungkin boleh kongsikan untuk usahawan di luar sana, terutama anak-anak muda belia yang mungkin ragu untuk memulakan perniagaan tetapi sudah jelas terbukti melihatkan kerjasama atau bantuan daripada Unify Business telah membantu perniagaan Sumatera sendiri berkembang sehingga kini sehingga boleh mencapai setiap tahun lebih daripada kita boleh cakap 3 juta hasil jana pendapatan daripada produk kita boleh cakap ready to eat ini dan banyak lagi competition tetapi kita lihat Sumatera masih berdiri kukuh, teguh dan padu sehingga kini. Mungkin boleh kongsikan harapan, nasihat kepada mereka agar dapat lihat jangan takut kerana kita tahu ini adalah untuk masa depan mereka juga. Okey. Saya letak nama Sumatera lah. Sebelum kita start dengan online, kita banyak pergi kepada ejen dan juga kita banyak supply kepada NGO yang mana supply kepada masa banjir. Di mana apa yang kita buat, sebab waktu tu saya dengan wife saja yang buat kerja pada rumah. Jadi apa yang kita buat, kita jaga ejen dan juga kita akan call, kita akan tengok dalam Google tu, kita call satu-satu, nak supply untuk masa banjir tak? Nak supply untuk bencana alam tak? Bla bla apa semua. Tapi untuk sekarang dengan adanya Unify dan juga yang the best part, Unify sekarang dia ada satu DMS, yang marketing support. Digital marketing support kalau tak silap. Jadi dekat situ macam Sumatera kita dah ada team marketing yang dedicated untuk TikTok. Macam sekarang business tak ada TikTok, ibarat tak ada business zaman sekarang. Jadi tapi kita agak terabai dengan Instagram dan juga Facebook, di mana itu pun adalah platform yang penting sebab people behavior, orang pergi ke TikTok dengan pergi ke Facebook adalah orang yang berlainan behavior dan sama juga pergi ke Google. Jadi macam untuk Sumatera, kita di TikTok, Instagram, Facebook agak bagus. Saya tak cakap perfect tapi agak kita ada tim yang dedicated untuk buat. Cuma kelemahan Sumatera adalah kita tak begitu go deep dekat Google Ads. Di mana kalau dulu saya kena call diorang untuk dapatkan bisnes purchase macam OEM dan sebagainya. Sekarang tak perlu. Sekarang bagi sesiapa yang perlu kembali, macam contoh Nina, kalau you nak cari sesuatu benda kan, saya rasa kalau benda tu penting, Nina mesti pergi ke Google. Nina tak pergi kepada TikTok. Kalau nak pergi cari apa tempat makan best, mungkin ke TikTok. Tapi mungkin nak cari supplier kain murah, definitely kita akan pergi ke Google. So sekarang alhamdulillah kita banyak dapat tiba-tiba dapat WhatsApp, boleh tak saya nak tahu harga OEM, boleh tak saya tahu harga untuk supply kepada bencana alam macam tu. So kita tak payah cari. Kalau dulu saya buat call, sekarang ni diorang cari kita. Jadi untuk belia-belia ke sana, macam saya masih belia, alhamdulillah 35 tahun. Jadi untuk belia-belia dan juga warga emas, jangan ada satu skeptikal di mana cukuplah kita pergi bisnes macam ni. Cuba pergi beyond. Contoh makcik-makcik yang jual goreng pisang dekat luar. Betul, jual goreng pisang dekat tepi jalan, tapi buat je goreng pisang mungkin dekat rumah. So mungkin dekat situ ada beberapa benda yang kita buat untuk support online, kita akan pakai internet. Gunalah Unify Business kalau dah berdaftarlah dengan SSM lah. Dan kalau boleh dia ada support DMS. Kalau tak pandai Facebook, Instagram, minta diorang bantu. Diorang ada some package as low as RM200 per month. Kalau macam saya Sumatera, macam kita Sumatera, kita tak pandai sangat dari segi Google Ads, kita minta bantuan diorang. Macam siapa yang TikTok adalah wajib tapi tak pandai Facebook, minta bantuan diorang. So macam contoh untuk belia-belia, definitely TikTok adalah nombor satu. Cuba minta diorang in charge. Mungkin Facebook, mungkin Instagram kita dah tak type ni. Kita tak buat low value punya stuff. Jadi
untuk yang mana yang keluar, jangan takut. Pakai je internet sangat penting kat mana-mana. Tanpa internet, bisnes tak jalan. Sebab sekarang ni bisnes tanpa sempadan. Jadi, subscribe. Banyak internet kat luar sana, tapi saya personally, saya bukan bodek ke apa semua. Pakailah Unify Business. Banyak kelebihan. Nak tahu lebih lagi, masuk di website diorang. So macam saya sekarang, daripada dulu sampai sekarang, kalau kata saya nak tukar ke tak, saya tak tukar kot, walaupun kat luar sana mungkin dia offer telefon, dia offer TV dan sebagainya. Tapi bagi saya, kelajuan internet tu bagi saya penting. Apa yang boleh cakapkan kepada Cik Syafullah pada masa akan datang kalau kita lihat waktu memulakan perniagaan waktu pandemik COVID-19, waktu sudah mencabar, tapi itu adalah langkah berani. Sehingga kini kita dapat lihat kejayaan yang telah dicapai oleh Sumatera sendiri untuk cari hotspot, nak pakai phone, internet, kita perlukan lebih untuk ketersambungan untuk capai setiap pengguna customer ini. Dan kedua, kita lihat apabila dah establish, bagaimana untuk kembangkannya ke peringkat yang lebih tinggi. Sekiranya kita menghadapi cabaran pada masa akan datang, apa yang boleh dikatakan Encik Syafullah, persediaan, okey, kita dilanda lagi masalah. Apa antara perkara awal, persediaan awal yang perlu dilakukan mengambil kira daripada moral-moral ataupun yang telah dipelajari pengalaman dahulu? Okey. Bagi saya pegang dua prinsip. Daripada saya punya sifu lah. Saya banyak refer dengan dia. Tapi saya tak ada sifu pemasaran yang spesifik, tapi saya memang selalu ikut dia. Dan nombor dua adalah daripada ayah saya. Daripada saya punya sifu, Dr. Zulkifli, saya selalu dia bagi saya satu, Saiful, berjalan kena ke depan, jangan ke belakang. So kalau apa-apa kat depan, hadap je. Sebab before this mungkin pandemik tu berlaku dengan cara macam tu. Tapi itu adalah iktibar kita belajar macam mana kita nak upgrade. Dan nombor dua adalah sebab saya orang Terengganu, Sumatera, semua kena terah orang Terengganu. Dia kata, "Bear, kerja kita buat aja. Buat dan buat. Jangan tanya bila Allah nak bagi. Allah akan sentiasa bagi pada masa yang tepat, pada waktu yang tepat. At the right place, at the right time. So kita buat je. So itu saya pegang. Buat bisnes ni, usahawan-usahawan kat luar sana dan saya sendiri, kita selalu ada peringkat down. Alamak, tak ada orang nak beli, anak ini bisnes slow lah apa semua. Relax. Relax, tengok apa benda-benda yang kita kena tambah baik. Mungkin hari ini kita punya live tak bagus, tapi mungkin Shopee kita bagus, tambah balik kat Shopee. Tapi mungkin Shopee kita tak bagus, pergi tempat lain. Tapi yang paling utama sekali, jangan give up. Jangan give up. Apa manfaat? Jangan menjual. Produk-produk semua ni semua ada produk yang bagus, tapi apa manfaat yang kita boleh bagi dekat orang? Bagi saya itulah antara yang penting, sebab orang membeli sebab ada masalah. Orang tak ada masalah, dia tak membeli. Itu je. Betul. Kita harus memikirkan apakah manfaat yang diterima oleh pengguna, terutama daripada segi bukan saja untuk memenuhi keperluan hidup, tapi adakah ia memenuhi sebagai penyelesaian kepada kehidupan mereka. Betul, Nina. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Syafullah Ghani, merupakan pengasas Sumatera Industri Sedang Berhad, kerana berkongsikan pengalaman dan cerita sepanjang perniagaan telah diusahakan dan apakah perancangan masa akan datang. Dan sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan adalah asrawani.com, dan jangan lupa untuk bersama kami mengenai Grand Finale Jiwa SME yang akan berlangsung di Sadra ICT Shah Alam bermula 25 hingga 27 Oktober ini, dan kita akan jumpa anda semua di sana. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda.